Dan neraca sedang kosong antara dua tersebut. Dan anak kita dipanggil oleh Allah sorang-sorang dan Allah tanya anak kita, "Hei anak kepada hamba-Ku." Berapa banyak ayahmu cerita supaya mencintai Nabi mereka? Berapa banyak ayah kamu didik kamu, ajar kamu, dorong kamu untuk sayang pada Nabi mereka? Tuan-tuan, adakah nanti anak-anak kita menjawab, "Ya Allah"? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat, dia tak akan pandang sahabat dia dengan tak punya rasa apa-apa, melainkan rasa sayang dalam hati sendiri. Dan mungkin pada hari ini kita dah terbiasa memandang wajah sahabat kita tapi tak rasa apa-apa dalam hati. Ataupun lebih malang, kadang-kadang rasa marah dan benci, rasa menyampah dan tak suka. Kita tak tahu entah bila benda ini berubah. Di zaman Nabi, sahabat tak akan toleh dan hantarkan pandangan melainkan dalam hati penuh rasa sayang. Ibn Abi Shaybah menceritakan tentang Abu Darda, yang Abu Darda dia akan mendoakan 70 sahabat dia dalam sujud solat dia dan menyebut nama dan nama ayah sahabat tersebut pada setiap waktu solat yang dia buat. 70 orang sahabat disebut namanya. Nak ceritanya apa? Sayangnya Abu Darda kepada sahabat, itulah gambarannya. Saya tak pasti, mungkin tuan-tuan mungkin kata kami pun sama. Ya, 70 tu sikit je, kami 100. Kalau itu tuan-tuan, syabas Inspektor Sab. Tapi kalaulah tak ada, marilah kita rasa kurang sangat kasih sayang sesama kita, sedangkan perjuangan Rasulullah adalah untuk memberikan kasih sayang. Memada Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang akan duduk di bawah lindungan arasy Allah, teduhan Allah, yauma la zilla illa zilluhu, kata Nabi. Daripada 7 golongan itu, salah satunya tuan-tuan adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang, kata Nabi, yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Orang ini Allah letakkan sebagai golongan very important person di padang mahsyar nanti. Saya harap tuan-tuan kita dapat benda ni insya-Allah dengan asbab pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, pada malam ni alhamdulillah kita bakal berbincang tentang satu benda yang tajuk ini bukan bermain di akal, tetapi perlu masuk ke dalam hati. Kerana sayang, cinta, kasih tak boleh difaham dengan akal, dirasa dengan hati. Sebab itu orang yang tak bercinta tak faham bahasa cinta. Orang yang tak mencintai, dia tak faham bahasa orang mencintai. Saya suka contohnya Imam Al-Ghazali. Bila dia nak bawa cerita tentang kasih sayang pada Allah, pada Rasul. Kasih sayang pada Allah, kasih sayang pada Rasul ditulis bab yang disebut sebagai Al-Hubb. Al-Ishq. Hub kepada Allah. Hub kepada orang yang Allah sayang. Ishq, rasa rindu yang bersangatan. Tapi dalam cerita itu, sebelum dia cerita, sebab dia nak bagi kita faham bahasa cinta ini difahami oleh hanya orang bercinta, dia bawa cerita Qais bin Mulawwah. Tuan-tuan biasa dengar nama Qais bin Mulawwah? Kita bincang sikit tuan-tuan ya. Saya dah lah telawat, doktor.
Saya rasa sebab ayah saya pesan untuk orang yang tidak pandai berilah ceramah pada mereka, tetapi untuk orang pandai ajaklah mereka berbincang dalam muzakarah. Bila saya masuk, dia duduk di sini tuan-tuan, saya dapat nampak seorang-seorang, masya-Allah, ini orang pandai, ceramah dah tak boleh dah tuan-tuan. Jadi saya suka kita tukar sedikit, jadikan seolah-olah satu bentuk perbincangan. Sekadar sederhana saya tanya, biasa dengar nama Qais bin Mulawwah? Ya. Saya nak tukar sikit soalan tersebut. Pernah tak dengar cerita Laila Majnun? Si Majnun itu namanya Qais bin Mulawwah. Yang duduk hidup benar. Dia ni ada betul. Bukan cerita Romeo Juliet yang dibuat oleh William Shakespeare. Saya tak pasti udara tu ada ke tak. Tetapi Qais bin Mulawwah adalah seorang majnun. Dia sebut Majnunul Laila. Imam Al-Ghazali dibawa cerita orang cinta supaya faham bahasa cinta. Saya ulang sekali lagi, sebab itu apabila orang menggunakan akal tanpa cinta, dia tak boleh faham apa yang ada dalam daibah. Dibai, berzanji, sebab bahasa itu bahasa cinta. Tuan-tuan cuba bayang, saya nak petik satu syair tentang Qais bin Mulawwah. Dalam satu syair Qais bin Mulawwah. Satu hari syair tu dia kata apa dia? Amurru ala diyari Laila. Amurru ala diyari Laila. Wa uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar. Wa la hubbad diyar syaghafnu qalbi. Walakin al-hubba man sakana diyar. Saya terjemah ni tuan-tuan, anak-anak muda yang ada di sini dengar, tapi tolong jangan amal di rumah. Ini pesan penaja. Boleh ya? Yang mantan-mantan muda insya-Allah ada kekuatan mengawal emosi insya-Allah. Tapi anak-anak muda dengar, dia kata dia amur ala diyari Laila. Sebab dia pernah duduk ya. Qais pernah duduk bersandar di batang tamar sehingga berbekas belakangnya, mendongak kepala, melihat awan-awan kecil yang lalu. Ini di kawasan Arab bukan banyak awan. Tetapi awan-awan kecil yang berlalu, sambil dia senyum dan berkata, alangkah cantiknya awan-awan yang sedang berarak itu. Tuan-tuan, awan cantik. Orang tengok cantik kok mana? Koklah macam gambar bunga. Tak, biasa-biasa je. Tapi orang kata, ya Qais, tak cantik. Cantik, kata Majnun. Kenapa kamu kata cantik? Sebab awan itu baru lalu di atas bumbung Laila. Allahu Akbar. Awan lalu atas bumbung Laila. Awan tu lawa dah. Maka dia berjalan pada rumah itu, amur ala diyari Laila. Dia berjalan dan di celah-celah itu dia pergi ke rumah Laila. Kisah ni sedih. Sebab akhirnya dia mendapati ayah dia tak setuju. Sebab ayah dia pun anak saudara dia. Laila tu dia punya sepupu dia. Sampai bawa ke Taif. Dan sedar-sedar, Masya Allah, rumah dah kosong. Foreign. Contoh je tuan-tuan, jangan zaman dulu dah ada rupanya foreign and for sale. Tak tuan-tuan. Tapi rumah tu kosong. Bila kosong dia buat apa dia? Ni yang saya kata anak-anak muda tolong dengar, tapi jangan buat aksi ni di rumah. Wa uqabbilu dhal jidari wa dhal jidar. Aku mengucup setiap dinding-dinding yang ada pada rumah itu. Orang kata mu gelo mu ni. Bengong. Dia kata, hai kalian, wala hubbud diyar syaghafnu qalbi. Bukan kerana aku mabuk pada rumah ini, tidak.
walakinnal hubba man sakanad diyar. Tetapi kerana apa? Sebab yang pernah duduk dalam rumah ini, orang tak bercinta, tak faham cerita ni. Sebab tu orang Melayu dulu, tuan-tuan pernah tak dengar, saya buat tak apa ingat, lautan apa tu yang renang tu? Lautan apa? Lautan? Tolong Google Earth. Mana satu ada tempat lautan api? Bohong mereka ni. Nampak tak? Orang yang tak faham bahasa cinta, minta maaf, takkan faham tulisan orang bercinta. Cakaplah tentang Nabi, cakaplah cinta Nabi, dia takkan boleh faham. Mana ada lautan api, dia dah Google dah, dia dah check dalam ilmu apa, geografi. Lepas tu nak dia apa? Nak direnangi. Semua yang dikasih ini semua contoh bahasa cinta. Dan itulah bila Maulidun Nabi yang kita katakan bukan hanya pada bulan Rabi'ul Awal, tetapi sepanjang zaman dia tetap nak difahami dengan bahasa cinta. Sebab tu ya Allah, bukalah pintu hati kami agar kami boleh cinta pada Nabi. Hanya orang yang bercinta faham bahasa orang bercinta. Orang tak cinta tak faham. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, nanti dia ada bunyi. Dia ada bunyi. Pukul apa Saya tak masuk waktu patutnya. Berapa? 10. 2 minit lagi. 12. 17. Okey, insya-Allah ya. Nanti dia ada bunyi ya. Sebab kampung saya tak ada bunyi-bunyi macam ni tuan-tuan. Jadi sebab tu memang kena tanya pada orang. Jadi masya-Allah, bila duduk di bandar ni lain tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan maaf kalau tiba-tiba orang kampung ni bercakap tuan-tuan tak apa nak faham. Tuan-tuan tengok translation di bawah ni insya-Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian, sebab itulah pada malam ini seperti usaha yang telah digerakkan daripada surau kita, dan kita ta'awun bersama-sama, kita sinergikan kekuatan kita agar kita yang duduk di akhir zaman ini boleh cuba bercerita atau bertatih-tatih untuk memahami bahasa cinta. Dan kerana itulah orang tua kata syarat cinta ni apa? Semua yang saya kasihi, orang tua kata tak kenal tak cinta. Walaupun Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi daripada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, "Addibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'ana tahta dhilli arshillah yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ih." Nabi sebut pada kita semua malam ni tuan-tuan. Nabi pesan pada mak-mak dan ayah-ayah yang ada, dan dengarlah sekali lagi bukan dengan akal tetapi dengar dengan hati. Marilah kita dengar dengan hati kita. Nabi sebut, didiklah anak kalian 3 perkara. Didik anak kalian 3 perkara. Dan bila saya tengok tuan-tuan, saya tahu bahawa Masya Allah, di akhir zaman ni, didik anak kena lebih kuat. Didik anak kena lebih kuat. Dan Nabi beri konten didik tu apa? Nak didik anak itu apa kontennya? Semua yang dikasih sekalian, tuan-tuan boleh sekejap ya, bayangkan anak sulung ada kat mana sekarang. Anak kedua ada kat mana? Anak ketiga ada kat mana? Tuan-tuan tolong jawab depan Allah. Nabi kata yang pertama kita kena didik anak kita adalah hubbi nabiyyikum. Pertama kena ajar dan didik pada anak adalah didik mereka agar sayang pada Nabi mereka. Didik anak agar sayang pada Nabi mereka. Hari ini tuan-tuan, kalau hari akhirat kita duduk depan Allah dan neraca sedang kosong antara dua tersebut,
dan anak kita dipanggil oleh Allah sorang-sorang dan Allah tanya anak kita, "Hei anak kepada hamba-Ku." Berapa banyak ayahmu cerita supaya mencintai Nabi mereka? Berapa banyak ayah kamu didik kamu, ajar kamu, dorong kamu untuk sayang pada Nabi mereka? Tuan-tuan, adakah nanti anak-anak kita menjawab, "Ya Allah, sejak dari tadika ayahku telah perkenalkan tentang Rasulullah. Masuk sekolah rendah lebih diperkenalkan tentang Rasulullah. Masuk sekolah menengah, tuan-tuan, agak-agaknya itukah jawapan daripada anak-anak kita?" Atau saya takut, tuan-tuan, anak-anak kita jawab, "Memang ayah kita suruh memang ayah saya, mak saya minta saya dapat straight A's." Which is tak salah, tuan-tuan, jangan salah faham pula. Tetapi tak tahu bila masa ayah dan ibu suruh saya sayang Rasul mereka. Berapa banyak yang kita pimpin, yang kita bimbing, yang kita ajak, yang kita pupuk, yang kita pujuk supaya hati-hati mereka sayang pada Nabi mereka. Dan hadis ni, tuan-tuan, tolong kalau boleh sebelum tidur baca seorang-seorang, dan kita seolah-olah nanti di padang mahsyar, sebab Nabi menyebut kepada para sahabat, "Aku akan jumpa kalian," kata Nabi, ketika sahabat rindu nak jumpa Nabi SAW. Dan cuba bayang kalau nanti di hari akhirat Nabi tanya kita, boleh tak kita jawab bahawa sebenarnya memang saya benar-benar didik? Atau, tuan-tuan, kalau kita cakap macam ni, tuan-tuan, macam mana saya nak suruh anak saya sayang pada Nabi kalau dalam hati ayah sikit pun tak rasa sayang pada Nabi? Bagaimana ibu nak suruh anak sayang pada Nabi kalau dalam dada ibu tak ada sayang pun pada Nabi? Sebab bila kita tak sayang pada Nabi, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, takkan terkeluar untuk kita sayang bercerita tentang Nabi SAW. Justru itu masya-Allah, pada malam ni dalam perbincangan yang ada, sedikit demi sedikit, tuan-tuan, kita akan fokus untuk kita bertatih supaya benar-benar kita dapat menyayangi Nabi SAW dalam tajuk kita sepanjang zaman. Dan saya nak bawa juga di celah ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanata, wastafa Bani Hashim min Quraisyin, wastafani min Bani Hashim, fa ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu, wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'." Semua yang saya kasih sekalian, Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah telah memilih daripada anak Nabi Allah Ismail, Allah buat pilihan dan saringan untuk dapat terbaik, maka jadilah daripadanya Kinanah. Dan daripada Kinanah Allah melahirkan yang terbaik, maka dapatlah Quraisy. Maka daripada Quraisy yang terbaik dapatlah Bani Hashim. Dan aku yang terpilih, kata Nabi, daripada Bani Hashim. Maka aku sayyidu waladi Adam, adalah penghulu kepada seluruh anak Adam. Wala fakhar, aku bercakap bukan kerana aku nak bermegah diri, kata Nabi. Dan kita masuk sedikit dalam, Nabi SAW menyatakan bahawa akulah yang pertama sekali pada saat kiamat berlaku akan keluar daripada bumi untuk dibangkitkan. Wa awwalu man tanshaqqu anhul ardu. Malam ni, tuan-tuan, tolong doa bersama dengan saya. Kata Nabi, "Ana awwalu syafi' wa awwalu syafi'." Akulah yang pertama memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'. Dan akulah yang pertama syafaatku diperkenankan oleh Allah, diizinkan, perkenan oleh Allah. Dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan tentang kelebihan yang ada pada Nabi, yang bukan untuk membesarkan diri, tetapi untuk kita sebagai umat Nabi tahu kedudukan Rasulullah. Dan kerana itulah kita sangat mengharapkan syafaat daripada Nabi.
Dan kita mengharapkan bimbingan dan petunjuk Nabi semasa kita berada di atas bumi ini, kehidupan ini, insya-Allah. Karena itu tuan-tuan, kita sebutkan tadi, marilah apabila Nabi sebut innallaha astafa Kinanatan min waladi Ismail, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab sirah, mereka akan mulakan untuk kenal Nabi ini, kenal peribadi Nabi. Dan kalau boleh tuan-tuan, jom kita cuba menyebut nama Nabi dan cuba melihat susu galur yang Nabi sebut dalam Sahih Muslim sebentar tadi, sebagai mungkin mula masuk pada sesi kedua ni. Nama Nabi adalah Muhammad bin kan? Jawab sambil marah kan? Come on lah Ustaz, kalau sekadar sirah Nabi, tanya nama Nabi Muhammad itu basic sangat kan? Kalau nak tanya, tanyalah tentang perang Khaybar, berapa hari Nabi mengepung dan berapa banyak tamar yang terentung kan? Tapi jangan marah tuan-tuan, kita berbincang je. Baik, jom kita mulakan. Nabi Muhammad, nama baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub. Tuan-tuan, kalau saya terlupa boleh ingatkan? Alhamdulillah. Ya. Biasanya kan kalau kita minta tolong, senyum tu memang nak menolong. Kita bukan tak biasa minta tolong pada orang. Bila cakap nak minta tolong tu buat muka masam tuan-tuan, tak jadi minta tolong. InsyaAllah kalau macam senyum tadi tu memang menolong saya, insyaAllah. Kalau saya terlupa tuan-tuan, ya. Baik. Sekali lagi, Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin tengok dah menolong saya. Masya Allah. Saya ketika cuba nak mengingat nasab keturunan Nabi daripada Ibnu Hisham, daripada Ziyad bin Abdullah al-Bakai, daripada Ibn Ishaq al-Muqallibi, yang paling susah adalah Ismail bin Ibrahim. Tapi di sini saya tengok, Masya Allah, dengan selamba je. Bila saya dah mula dah hilang dah tuan-tuan, dah kering dah, Ismail bin sahabat saya dengan selamba, Ibrahim. Ada yang jawab sambil mengantuk, Ibrahim takkan tak tahu. Marah lagi tuan-tuan, Masya Allah. Maknanya, Alhamdulillah, doktor, kalau macam ni, insya Allah. Maksudnya apa dia?
Yang saya paling susah, maknanya yang tadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin, itu senang kan? Sebab yang susahnya adalah Ismail bin Ibrahim. Masya Allah, kalau macam ni kempen kita akan berkesan insya Allah. Cinta sepanjang zaman akan ada insya Allah. Kita habiskan boleh ke tuan-tuan? Ibrahim bin, ke saya juga kena habiskan. Ialah kami bukan tak nak, tapi mikrofon kan satu. Yang ada mikrofon lah yang habiskan. Okey tuan-tuan, saya faham, saya habiskan insya Allah. Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Raghu bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Irfahshat bin Sam bin Nuh bin Matusalah bin Akhnuh bin Yard bin Mahlail bin Qinan bin Yanis bin Sif bin Adam alaihi salam. Itulah Nabi kita tuan-tuan. Itulah Nabi yang Nabi kata tadi pada ayah-ayah, didiklah anak agar sayang pada Nabi mereka. Cuma tuan-tuan, semua yang saya kasih sekalian, kalau kita dalam bentuk bincang pada malam ni, sebab kita nak muhasabah pada malam ini. Nabi minta kita muhasabah. Sayyidina Umar selalu kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu kena muhasabah selalu sebelum kamu dihisap oleh Allah. Dan kita tahu di antara orang bijak yang Nabi minta ada pada kita adalah, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, Nabi ceritakan tentang orang muhasabah. Baik semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau dalam muhasabah kita pada malam ni nak kita cari dan ukur cinta sayang pada Nabi ni tuan-tuan, agaknya kalau kita sayang, apa tanda sayang? Apakah tanda sayang dalam hati tuan-tuan? Sebab sayang dalam hati, kita kena ukur dia punya ukuran dalam hati dulu. Sebelum anggota kita. Kesan pada anggota, kesan dalam hati. Apabila kita sayang, supaya kita tahu, sebab sayang semua orang boleh dakwa, semua orang boleh cakap saya sayang Nabi, saya sayang Nabi. Tak cukup dengan itu ditampal belakang kereta dia, I love Rasulullah. Tapi belum tentu dia sayang Nabi sebenar, walaupun itu usaha yang baik. Apakah tanda sayang semua yang saya kasih sekalian? Ya? Baik. Kita keluar, kita masuk dalam lagi. Kita jangan keluar lagi. Sebab sayang adalah bahasa hati. Ikut sunnah maknanya adalah kita dah mula buat. Dan buat itu a'dha' jawarih. Yang nak ikut sunnah adalah tangan kita. Yang nak ikut sunnah adalah perbuatan kita. Perbuatan lahir daripada jasad lahir kita. Kita masuk dalam lagi. Ya? Macam mana? Okey. Alhamdulillah. Berita baik tuan-tuan untuk orang bercakap. Dalam sebuah majlis muzakarah, dianggap sedekah makbulah insya-Allah. Sebab tu orang suka berbincang. Kenapa? Setiap yang dibincang itu, malaikat menulis dia seperti sedang memberi sedekah. Masya Allah, banyak pahala sedekah sahabat saya. Amin ya Rabb. Baik, saya dengar tadi makna kenali. Ada lagi tuan-tuan yang mungkin lebih dekat lagi. Ya? Saya tak dengar. Selawat tu di mana? Di bibir. Kena masuk dalam lagi tuan-tuan untuk jawapan tadi. Sebab soalannya adalah, apakah tanda dalam hati bagi cinta dalam hati pada Nabi? Sebab sayang sangat sukar diukur. Tapi ada satu indikasi dalaman yang boleh mengukur. Saya dah dengar jawapan. Ya? Ya? Tuan-tuan memanglah jawab dalam hati.
Ini yang susah tuan-tuan kan. Syekh Qadir Jilani memang pernah dihimpunkan orang di satu taman tuan-tuan, lepas 10 minit tanpa keluar sepatah perkataan, satu padang menangis sebab apa yang keluar daripada hati Syekh Abdul Qadir Jilani tersentuh pada hati-hati orang hadir. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan rasa Zuramli macam Syekh Qadir Jilani. Aku dah bagi 10 jawapan langsung tak dapat. Memang tuan-tuan, saya ni tak sampai tahap itu. Kalau tuan-tuan tak cakap dengan kuat, memang saya tak nampak tuan-tuan. Apa tanda kita sayang pada Nabi tuan-tuan? Baik, saya pakailah apa yang tuan-tuan jawab dalam hati. Tanda seorang itu, tanda dalam hati tuan-tuan, tanda di luar betul tadi, ikut sunnah Nabi, selawat pada Nabi SAW. Dan tuan-tuan, bolehkah saya nak dapatkan ataupun saya nak kemukakan apa yang tuan-tuan berikan dalam hati itu? Boleh? Baik. Tanda sayang pada Nabi adalah rindu untuk jumpa Nabi. Maknanya, kalau kita sayang tapi dalam hati tak pernah rasa rindu nak jumpa orang yang kita sayang, sayang kita itu bohong. Kita sayang, tetapi tak pernah pun rasa nak jumpa, maka sayang tersebut boleh dipersoalkan. Kenapa? Sejauh mana rindu dalam hati. Sebab tu kalau kita membaca tulisan tentang Nabi SAW, tentang cinta, bahasanya adalah bahasa tentang orang-orang rindu. Al-ishq yang saya katakan tadi. Sebab tu kalau malam ni tiba-tiba kita muhasabah, aku sayang Nabi, tapi tak pernah pun rasa nak jumpa Nabi. Saya takut bahawa sebenarnya kita juga termasuk dalam cinta yang kosong. Dan bila tak ada cinta, maka jadilah yang kita sebutkan tadi. Kita tak gairah untuk ikut sunnah Nabi. Kita tak gairah untuk kenali Nabi. Kita tak gairah untuk selawat pada Nabi. Selawat tiba-tiba jadi berat pada mulut kita, payah pada hati kita. Dan sebab itu tuan-tuan, apabila malam ini terutamanya, saya sangat takut tuan-tuan. Kenapa? Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi menyebutkan tentang manusia yang paling bakhil. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, kata Nabi, adalah orang yang kalau namaku disebutkan, dia masih belum lagi berselawat kepada aku, kata Nabi. Jadi kita takut kita duduk dalam majlis sebegini, tapi keluar malaikat kata ini orang amat bakhil, ini orang amat bakhil, ini orang bakhil. Masakan tidak, nama Nabi disebut tetapi tak ada pun selawat. Kenapa tak ada selawat? Sebab tak ada sayang. Bagaimana tanda sayang? Rindu pada Nabi. Tuan-tuan, kadang-kadang nak cerita pasal rindu sayang ni pun payah tuan-tuan. Kalau saya tanya, mungkin orang kata tengok sebaliknya. Agaknya kalau kita cerita sayang-sayang Nabi, boleh tak sedikit saya mungkin dalam muzakarah ni, siapa yang paling benci Nabi? Sebab kita kadang-kadang nak faham sayang, kita tengok yang sebaliknya. Kita tengok dia punya makna sebaliknya. Siapa yang paling benci Nabi tuan-tuan? Ya, Abu Jahal. Alhamdulillah, nasib baik Abu Jahal dah mati. Alhamdulillah. Orang yang katanya sangat benci Nabi, sehingga saya nak tanya lagi tuan-tuan, siapa makhluk yang paling benci Nabi? Ya? Saya tak berapa dengar. Masya Allah. Boleh tak keluarkan jin, tinggalkan syaitan? Sebab jin tak jahat. Sebab jin juga macam kita. Sebab tu Allah kata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin manusia, mana satu yang kamu dustakan? Baik, jawapan tu dah betul. Semua yang dikasih jalan, yang paling benci siapa? Yang paling benci Nabi adalah syaitan.
Penghulu dia siapa? Iblis. Itu yang menakutkan. Kalaulah yang paling benci Abu Jahal, alhamdulillah selesai masalah sebab Abu Jahal dah mati. Tetapi yang paling benci Nabi siapa? Iblis. Dan Iblis masih ada dan masih hidup. Tuan-tuan boleh tengok muqaddimah Imam Ibn Kathir bila menceritakan betapa bencinya Iblis. Dia kata apa dia? Iblis itu meratap bersangatan pada 4 keadaan. Yang pertama, bila ratapan itu, ratapan ketika dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan, pernah tak kadang-kadang kita bertelagah dengan isteri kita, habis cakap-cakap, lalas dia menangis. Agak-agak kenapa dia menangis tu, tuan-tuan? Insaf ke? Oh, tengok muslimah kata, dah. Kita pun kata, oh lembut hati isteriku. Menangis. Tak, dia menangis sebab marah. Iblis pernah menangis kerana terlampau marah. Kenapa? Takkanlah. Kita bukan tak kenal Iblis kan tuan-tuan? Baca dalam semua tafsir. Siapa Iblis dulu kan? A'lamuhum ajhaduhum. Iblis adalah paling alim dulu. Iblis adalah paling kuat ibadah dulu. Maka dia meratap tak puas hati, takkan dengan satu perintah sahaja. Tiba-tiba aku tak mendapat apa yang sepatut aku dapat selama ini. Maka meratap sekali. Pada hari dia dilaknat oleh Allah. Kedua, dia meratap adalah pada ketika dia diusir daripada syurga dan jauh daripada Allah. Yang ketiga, apa kata Ibn Kathir? Pada hari lahirnya Rasulullah. Pada hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ketika turunnya suratul Fatihah. Nak ceritanya, sebab itulah bencinya Iblis, tuan-tuan. Maaf saya harap kita tak buat contoh diri kita, tuan-tuan ya. Orang kalau benci orang lain, suka tak dengar nama dia? Bukan kita. Kita tak nak cakap kita benci sebab, ya Allah jangan ada dalam hati kami benci pada sesiapa pun. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalau orang benci pada orang lain, suka tak dengar nama dia? Suka tak tiba-tiba dipuji orang itu? Disanjung-sanjung orang itu? Suka tak? Maka Iblis akan melaksanakan gerak kerja dia agar supaya seluruh umat Nabi Muhammad tak akan bercerita tentang Nabi. Tentulah tak bercerita dan menyanjung-nyanjung Nabi yang selayaknya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Sebab perasaan benci tersebut. Kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah sama-sama pada malam ni kita baca satu selawat lah tuan-tuan. Boleh insya-Allah? Sebab memang selawat yang ringan itu sebenarnya bukti tanda kita sayang. Selawat yang mudah keluar daripada mulut kita itu bukti kita sayang pada Nabi. Kalau kita nak tahu bukti luaran setelah tadi bukti dalaman, maka kita tahu sejauh mana kita selawat pada Nabi. Kita biasa juga mendengar hadis Nabi daripada Ubay ibn Ka'ab. Tuan-tuan, mungkin saya rasa saya nak bawa inilah kod pada malam ni supaya kita terus bergerak sebagai satu jamaah, berta'awun untuk mengangkat perasaan cinta pada Nabi. Sebab bila cinta pada Nabi, nanti kita akan sayang sesama kita. Kita akan ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita akan ikut ajaran agama kita dengan sebaik-baik yang mungkin. Jadi sebab itu kita berselawat. Tapi sebelum kita berselawat, semua yang dikasih sekalian, dalam muzakarah ringkas kita pada malam ini, Ubay bin Ka'ab berkata, Kana Nabi Kana adalah idza dhahaba thuluthal laili, adalah bila berlalu 2/3 daripada malam, qaman Nabi, maka bangunlah Nabi. Dan satu hari tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan mendapati ramai orang di Masjid Nabawi. Daripada 2/3 malam, maknanya 1/3 yang akhir daripada malam. Maka Nabi lihat para sahabat. Tuan-tuan, maka Nabi sebut, Ya ayyuhan nas, udhkurullah. Ya ayyuhan nas, udhkurullah. Hai manusia, ingatlah Allah, kata Nabi. Wahai manusia, ingatlah Allah, kata Nabi.
Qad ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Akan datang tiupan sangkakala yang pertama dan akan diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ja'al mautu bima fi. Kita tak dapat dengar khutbah Nabi, kita tak dapat dengar tazkirah Nabi di 2/3 yang akhir, di 1/3 yang akhir daripada malam. Sekarang Nabi kata ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Tuan-tuan, bila Nabi sebut ja'al mautu bima fihi, sedikit je tuan-tuan, sebab kita nak duduk ni muhasabah. Apakah benda yang datang bersama dengan mati? Tuan-tuan, apakah benda yang datang bersama dengan mati? Banyak jawapan. Yang datang bersama dengan mati adalah sakaratul maut. Yang datang bersama dengan mati yang paling menakutkan kita apa tuan-tuan? Adakah mati seorang itu husnul khatimah ataupun matinya su'ul khatimah? Ja'al mautu bima fihi. Sesungguhnya bila datang kematian, seorang itu hanya ada satu daripada dua pilihan. Sama ada matinya husnul khatimah atau matinya su'ul khatimah. Betul ke tak tuan-tuan? Masya Allah. Saya ingat tuan-tuan, cerita ni cerita je. Tapi saya rasa macam saya belajar sesuatu lah. Sekarang bila Nabi sebutkan mati itu datang bersama dengannya, kita tengok tentang kematian, antara yang akan berlaku pada kita semua nanti adalah saat kematian, adakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Cerita ni tuan-tuan, saya kebetulan buat program di satu organisasi, program biasa. Tiba-tiba tuan-tuan, bukan tiba-tiba, lepas tu dia kata, boleh tak Ustaz buat kami kursus jenazah. Saya pun tak sangka sebuah company korporat besar nak buat kursus jenazah. Maka saya kata, kenapa? Oh dah, rupanya bulan sudah ada seorang staff dia terpegang sebab dia orang kerja, dia yang supply elektrik kepada TNB, maka dia terpegang wire besar, rentung mati di tempat kejadian. Dia kata kalau kami staff-staff tahu menguruskan jenazah, dia kata senang sedikit. Okey. Saya cuma nak bagi tahu saya bukan mahir mengurus jenazah. Ya, saya mengaku saya tak mahir nak mengurus jenazah. Mungkin mungkin arwah orang tua saja, tak cukup tuan-tuan. Nak ringkasnya tuan-tuan, maka saya pun terpaksa siapalah yang mahir urus jenazah. Saya nak cepat saja. Akhirnya dapatlah seorang ni, saya tahu punya tok dia urus jenazah, ayah dia urus jenazah, dia dah masuk belas tahun urus jenazah. Tapi rupanya tuan-tuan, jumpa orang urus orang hidup lebih senang daripada jumpa orang urus orang mati. Payah tuan-tuan. Akhirnya dapatlah jumpa. Dia kata dia bagi location. Tuan-tuan, saya pun ikut waste tersebut tuan-tuan, semua yang dikasih sekalian. Akhirnya bila kita sampai ke destinasi ni, dia kata boleh jumpa dia pukul 12 malam saja. Tapi sebab program tu nak cepat, saya kena jumpa dia juga tuan-tuan. Saya follow dia punya waste yang dia bagi. Akhirnya waste bagi tahu kamu dah sampai ke destinasi, your destination. Tuan-tuan tahu tak? Pukul 12 malam tu, destinasi saya kat mana? Tengok, cuba menakutkan orang katanya. Mulalah dia takut kubur lah apa, ya Allah. Dah lah gelap kan. Tuan-tuan, rupanya bilik jenazah. Cuba bayang tuan-tuan, sepatutnya dia jumpa saya, dia kata macam ni lah. Ni cerita ni tak ada apa-apa, cerita je tuan-tuan. Cuma dia kata, saya ni patut jumpa Ustaz. Tapi dia kata, half an hour, sekejap lagi Ustaz. Dia ada problem, Masya Allah. Tapi Ustaz jangan risau Ustaz, masuk dalam bilik tu. Ada satu kursi besi, duduk je kat situ Ustaz. Ya Allah, saya masuk dalam tu, duduk, ya Allah. Masa itulah baru saya tahu, rupanya ayat kursi boleh tertukar dengan surah Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa jalan pulang tuan-tuan. Punya Masya Allah doa, terkeluar doa makan pun ada tuan-tuan. Doa bangun tidur, campur sekali tuan-tuan. Cuma nasib baik dia tak sebut satu benda. Kalau Ustaz dahaga, bukalah banyak peti ais kat depan tu. Nasib baik dia tak sebut tu je tuan-tuan. Last sekali, nak cepat dah. Dia pun datang jumpa saya. Lebih kurang pukul 1 lebih tuan-tuan.
Saya pun tanya soalan pertama saya kat dia. Saya kata, Ustaz dah urus jenazah ni dah berbelas tahun. Pergi kubur seorang-seorang, masuk bilik ni semua seorang. Ustaz pernah jumpa hantu tak? Tanya terus tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, Ana tak tahulah, dia kata. Ana nak, tapi sakat ini tak pernah jumpa seekor pun. Sepatutnya dia bagi tahu tadi. Bukan setelah ditanya kan? Patut Ustaz masuk dalam. Buat maklumat Ustaz, Ana dah berbelas tahun tak pernah jumpa satu. Sebab tadi tuan-tuan sepanjang-panjang tu keluar macam-macam dah tuan-tuan. Yang keluar merangkak, yang bunyi cicak tapi macam langsui, macam-macam tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah legalah buat sakat itu. Tapi bukan itu yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tanya dia soalan. Tuan-tuan tolong dengar dan sebab ini bukan nilai ilmu tuan-tuan. Sebab saya tanya pengalaman dia sahaja. Saya tanya dia soalan tuan-tuan. Ustaz, saya tak tahu Ustaz dah urus berapa ratus bahkan ribu mungkin jenazah. Hari-hari kadang-kadang 5, 6, 7. Hari-hari tuan-tuan. Saya nak tanya Ustaz. Setiap orang yang mati, kita tahu orang mati ni tuan-tuan, kita semua ni, sama ada husnul khatimah, su'ul khatimah. Kita ada dua pilihan je tuan-tuan. Kita akan tempuh benda ni. Bila Nabi kata, Ja'al mautu bima fi. Saya tanya dia, Ustaz biasa nampak tak kalau orang tu mati baik atau mati buruk? Sebelum dia jawab, dia tengok ke belakang. Dia bisik kat saya apa tuan-tuan? Dia kata, Ustaz, Ana ni urus jenazah. Nombor satu adalah Ana tak boleh cerita aib jenazah. Itu amanah. Ana tak boleh cerita pun aib jenazah. Tetapi Ana nak bagi tahu pada Ustaz. Ni atas dasar pengalaman je tuan. Wallahi, boleh nampak. Orang yang kalau dia orang baik, mati baik, boleh nampak pada jenazah tu dia kata. Mula-mula tak perasan, tapi bila dah banyak dan banyak dia kata, kadang-kadang nampak. Mula-mula dulu bila nampak, dia cuba tanya survey, apa benda kalau baik-baik. Ya, ada satu jenazah budak muda dia kata, maaf, saya bukan yang keluar daripada pusat Serenti. Dia nak cerita tuan-tuan, dia urus jenazah, dia seorang, tak ada siapa tuntut. Badan saya bau wangi selama 2 bulan. Saya lalu depan orang kata, Ustaz pakai perfume apa? Mungkin sebab dia taubat pada Allah. Ikhlas taubat. Sebab tu dia kata kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang orang nampak baik. Tetapi kadang-kadang bukti dan tanda tu ada, dia kata. Dia pernah menangis seorang diri bila dia tengok tanda-tanda tersebut. Sampai dia rasa, Masya Allah, baru atas bumi tuan-tuan, belum masuk ke alam barzakh, dah nampak tanda. Ni cerita kita ni tuan-tuan. Pada saat itu, sebab itulah al-qabru sunduqul amal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal mautu sunduqul wal qabru sunduqul amal. Kita boleh berbohong, tetapi kita tak boleh bohong pada hari kematian kita. Kita boleh berbohong pada satu dunia, tetapi kita tak boleh bohong pada hari kematian. Cuba bayang tuan-tuan. Sebab tu kita dambakan satu benda. Ya Allah, matikanlah kami dalam mati yang baik. Ya Allah, matilah mati yang baik. Bukankah itu yang kita minta tuan-tuan? Kenapa saya tekan benda ni tuan-tuan? Sebab setelah Nabi cakap macam tu, cuba bayang dalam hati kita sekarang ni tuan-tuan, tentu rasa, ya Allah, aku nak baik, matinya baik. Aku nak baik, matinya baik. Mati yang terbaik di sisi Allah, husnul khatimah. Semua orang harap macam tu kan tuan-tuan? Tetapi kenapa dalam riwayat ini kata, dia cakap pada Nabi SAW sebagai konklusi dia tuan-tuan, inni ukthirus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Kenapa tiba-tiba dia punya conclusion untuk diri setelah mendengar tazkirah yang sangat menakutkan daripada Nabi? Sekarang dia cakap pada Nabi, ya Rasulullah, aku nak banyak berselawat pada engkau. Berapa yang patut aku selawat pada engkau, ya Rasulullah? Aku nak banyak berselawat pada engkau. Berapa banyak yang aku patut selawat pada engkau, ya Allah?
inni ukthirus salata alaika fakam aj'alu laka min salati. Maknanya dah solat sunat, dah baca Quran, ya, ada wirid yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab dalam bentuk dia banyak berdoa pada Allah, maka dia kata berapa banyak daripada waktu itu aku peruntuk untuk aku berselawat pada engkau ya Rasulullah. Tuan-tuan, apa jawapan Nabi? Ma syi'it. Apa jawapan Nabi? Ma syi'it. Ma syi'ta. Maksudnya maknanya adalah terpulang. Sebab selawat itu sunat. Yang sunat maknanya kita tentukan untuk terpulang banyak mana kita nak. Maka kata Nabi, ma syi'it. Ma syi'ta. Cuma Ubay bin Ka'ab tak sama macam kita. Kita adalah bila terpulang, memang tak buat. Apatah lagi sunat. Maka dia kata, ya Rasulullah, ar-rub'ah. Boleh tak aku nak selawat daripada waktu aku berdoa panjang ni, 1/4 aku nak selawat pada engkau ya Rasulullah. Hak lain aku buat doa. Apa kata Nabi, tuan-tuan? Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, itu baik untuk engkau. Maka bila 1/4, kalau tambah lebih baik, maka dia terus datang dibagi tahu, ya Rasulullah, an-nisfa, separuh ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ma syi't wa in zitta fahuwa khairun laka. Terpulang, tapi kalau kamu tambah, itu baik untuk engkau. Masya Allah, separuh berselawat pada Nabi. Masih Nabi kata, kalau tambah lebih baik bagi engkau. Maka dikata, ats-tsulusain. Ya Rasulullah, 2/3 aku nak selawat pada engkau. 1/3 je aku doa yang lain ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau engkau tambah, itu lebih baik untuk engkau. Masya Allah. Maka dia kata, ya Rasulullah, aj'alu laka salati alaika kullah. Ya Rasulullah, aku nak jadikan selawat tu semua untuk engkau ya Rasulullah. Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Apa jawapan Nabi? Mungkin riwayat lain, tuan-tuan. Sebab Nabi dah tak kata ma syi'ta dah. Sekarang Nabi kata, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzambuka. Sekarang Allah buangkan duka cita yang ada dalam hati kamu dan Allah ampunkan dosa kamu. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan, kalau kita nak supaya dibuang rasa tak best dalam hati, diampun dosa kita, apa kita kena buat, tuan-tuan? Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Bukan selawat, tuan-tuan. Jawapannya bukan selawat. Apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Berdasar pada hadis tadi, tuan-tuan. Kalau kita nak buang duka cita, diampun dosa, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Bukan selawat. Kena membanyakkan selawat. Kalaulah dengan selawat hak sikit, tentu dah bila kata Ubay bin Ka'ab, aku nak selawat 1/4, Nabi kata, idzan tukfahammuka wa yughfaru laka dzambuka. Tetapi sampai semua penuh dengan selawat, barulah Nabi jawab, sekarang kamu akan dibuangkan duka cita dan diampunkan dosa kamu. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Masya Allah, tentulah kita akan jadi ringan untuk berselawat. Kita mudah nak berselawat pada Nabi dengan syarat, tentu kerana kita sayang pada Nabi. Dan sayang itu kita kenal dengan Nabi. Di penghujung ni, tuan-tuan, dalam beberapa minit terakhir, saya ingat, tuan-tuan, saya satu ketika bercakap dalam radio IKIM. Saya cerita satu sudut, doktor, pengalaman pergi ke Bosnia, dan saya cerita satu sudut yang saya rasa jarang orang sentuh bila orang pergi ke Bosnia. Saya pun cerita dalam radio. Lepas daripada habis program, saya tengok kat handphone saya banyak miss call dan saya call back. Rupanya penerbit sebuah stesen televisyen. Dia dengar usrah tadi kebetulan. Dia kata, boleh tak saya nak jumpa Ustaz? Sebab menarik untuk kita
kita jadikan program di televisyen. Maka dengan cepat kami set masa jumpa pula di pejabat dia. Saya nak cerita ni tuan-tuan, ni penghujung, habis dah. Saya pun pergi. Yang saya nak cerita bukan cerita di Bosnia tu yang saya nak cerita. Dia cerita, yang saya nak cerita pada tuan-tuan adalah apa dia cerita pada saya. Tim dia tuan-tuan, tim dia baru balik daripada Denmark ni. Tuan-tuan kalau masih ingat kisah karikatur Copenhagen, Denmark. Semua tahu kan? Bagaimana orang menghina Nabi, buat kartun yang sangat menyakit dan menggores hati orang-orang Islam. Tuan-tuan ingat tak? Kru ni pergi ke sana untuk buat apa kesan pada umat Islam setelah isu karikatur di Copenhagen, Denmark. Dan dia tunjukkan kepada saya dapatan, ya, dia keluarkan kepada saya dapatan daripada mereka itu yang tuan-tuan, habis perbincangan saya pulang. Saya pulang, ketika saya memandu pulang, saya terpaksa berhenti di tepi jalan di RNR. Saya menangis tuan-tuan. Bila saya ingat apa yang saya tengok daripada apa yang terpapar daripada dapatan kru tadi untuk lihat apa yang berlaku pada umat Islam setelah orang menghina Rasulullah dalam bentuk karikatur yang paling jahat. Tuan-tuan, apa yang tertera yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan yang menyebabkan saya menangis? Gambaran dalam video itu di masjid yang dibangunkan oleh orang-orang Islam di sana. Ketika itu ramai anak-anak muda datang, orang-orang Denmark, Danish, orang-orang Denmark tuan-tuan datang, dan dalam paparan itu bergema kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan imam tu kata, peningkatan orang memeluk agama Islam mendadak naik setelah isu karikatur itu berlaku kepada mereka. Ini yang saya nampak tuan-tuan. Saya menangis tengok bagaimana mereka mengucap syahadah. Dan lebih menyebabkan saya menangis beberapa interview pada anak-anak muda pada masa itu. Kenapa kamu memeluk agama Islam sekarang? Tuan-tuan, budak-budak muda, setengahnya rambutnya yang memang dengan ada tattoonya. Dia kata apa tuan-tuan? Saya hidup membesar tak pernah tahu tentang Islam, tak pernah tahu tentang Muhammad. Tetapi tatkala orang memburukkan Muhammad, kami terfikir untuk cari dan tahu siapa Muhammad. Dia search, dia Google, dia cari, dia tengok dalam book online. Dan akhirnya dia kata kami rasa bahawa dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang baik. Dan akhir sekali dia kata orang yang baik sebegini, kami rugi kalau kami setelah membaca beberapa daripada ajaran pentingnya kalau kami tak mengikut dia. Maka sebab itu kami buat keputusan untuk kami mengucap dan mengikut dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, soalan, apa kamu nak buat selepas ini? Yang ni saya menangis tuan-tuan. Apa kamu nak buat lepas ini? Anak muda yang bersemangat menyebut asyhadu alla ilaha illallah, yang dulu tak kenal Nabi tapi sebab orang hina, mereka dia jumpa Nabi, dia study tentang Nabi. Dan bila orang tanya dia, apa kamu nak buat lepas daripada ini? Apa dia jawab tuan-tuan? Dia kata, saya nak seluruh adik-beradik saya kenal siapa dia Muhammad. Saya nak saya perkenalkan Nabi Muhammad pada mereka. Saya perkenalkan Nabi Muhammad kepada kawan-kawan di universiti saya, kejiranan saya. Saya yakin satu masa nanti, dia cakap dengan yakin tuan-tuan, satu masa nanti Denmark ini, kalau mereka kenal Nabi Muhammad, mereka pasti akan ikut Nabi Muhammad dan berbangga menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saya menangis tuan-tuan. Kenapa saya menangis? Sebab kita dah kenal Nabi sejak sekian lama. Tapi berapa banyak yang kita cerita tentang Nabi pada orang untuk orang ingat dan ikut Nabi. Dia percaya tuan-tuan kalau orang kenal je Nabi cukup, orang akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, program sebegini sebenarnya nak ajak kita orang yang lalai dan lupa agar terus-terusan, bukan hanya bermusim tetapi sepanjang masa
Kerana salah satu daripada tuntutan agama yang pasti adalah kita untuk terus kenal, ikut, kasih, sayang pada Nabi sampailah kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Tadi kita nak selawat tuan-tuan, sebagai akhir marilah kita sama berselawat. Kita dah selawat tadi? Nanti ada selawat. Baik tuan-tuan, nanti akan ada selawat. Jomlah kita selawat 3 kali daripada saya bersama-sama. Ya, sebab selawat ni adalah doa tuan-tuan. Ya, sebab doa tu payungnya besar. Salah satunya adalah solat yang kita lakukan. Salah satunya doa yang kita panjatkan. Yang ketiga adalah selawat yang kita bacakan kepada Nabi. Dia adalah doa seorang hamba kepada Allah. Jadi sebab tu tuan-tuan, jom kita selawat sebanyak 3 kali sama-sama. Boleh? Boleh ke tuan-tuan? Sebab saya dimaklumkan nanti ada selawat. Boleh ke kalau saya minta 3 kali kita baca sama-sama? Baik, Alhamdulillah. Kita baca tuan-tuan sama-sama 3 kali selawat. Bersama-sama aja, ya. Dan saya minta ya Allah dengan keagungan doa yakni selawat ini yang kami pohon kepadamu agar diberikan kepada Nabi. Semoga ya Allah dengan berkatnya ya Allah jadikanlah kami semua ni baik ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hidup tenang ya Allah. Jauhkanlah dari kami daripada bala bencana malapetaka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikanlah kami sebenar-benarnya dapat mengikut dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut ulama-ulama ul-amilin di zaman lampau ya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 2 kali lagi tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Last tuan-tuan ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Semoga dengan selawat ini akan terus bergema di masjid kita, di rumah kita, di daerah negeri kita, negara kita, bahkan dunia seluruhnya, dan usaha sebegini agar diteruskan insya-Allah. Ampun maaf daripada saya kepada Tuan Nazir Doktor, Tuan Qadhi Doktor, semua yang hadir. Ampun maaf daripada saya perkataan akhlak tingkah laku yang lemah daripada saya Zuramli ini. Semoga insya-Allah pada bila-bila masa akan datang kita berjumpa lagi dalam suasana yang jauh lebih baik dan lebih baik insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.